think so. Dan start. Baik, saya rasa kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Kita biasa kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, jadi selamat kembali ke kampus. Saya harap awak semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Kita mendapat tahu yang ada kes positif COVID di kampus. Ialah sebab sewaktu minggu aspirasi watan minggu lepas pun ramai yang tak menjaga SOP, jadi dari segi itu tidak mengejutkan. Apa-apa pun saya menasihatkan diri saya dan juga awak semualah untuk menjaga SOP, untuk membersihkan tangan, hand sanitizer dan pakai mask. Sebab yalah, meskipun dah fasa endemik tapi falling sick is never a good thing, not nice. So, macam kita cuba berhati-hatilah. Baik, jadi ini adalah kursus STSF 3312 astronomi, dan apa yang kita akan lakukan pada pagi ini hanyalah untuk memberikan taklimat awal untuk kursus ini. Saya tahu untuk kebaikan kursus mereka memulakannya minggu depan, tetapi saya rasa tak salah kalau kita mula awal. Lagi awal kita mula, maka lagi cepat kita boleh masuk GI yang tinggi dan lagi banyak benda yang kita boleh pelajari, insyaAllah. Baik, jadi di skrin sekarang ni saya ada kongsikan, saya tak pasti saya letakkan ke tidak di UKM Folio, tapi kalau tak saya akan letakkan nanti. Di sini ada beberapa maklumat tentang kursus ini STSF 3312 yang saya rasa kita perlu ketahui sebelum kita mula belajarlah. Baik, jadi saya bahagikan bahagian ini kepada tiga. Yang pertamanya adalah tentang apa yang kita akan pelajari dalam kursus ni. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana kita akan pelajari kursus ni, dan yang ketiga bagaimana penilaian akan dilakukan untuk kursus ni. Jadi tiga perkara itulah yang saya rasa bila kita memulakan apa-apa kursus, tak kisahlah astronomi ataupun kursus lain, awak patut tanya tiga perkara tersebut. Awak patut tanya pensyarah tersebutlah, apa yang awak akan pelajari dalam kursus tersebut. Kemudian macam mana awak akan belajar kursus tu, kelas dalam talian ke, bersemuka ke, tak ada kelas ke, baca sendiri ke, right? Kemudian yang terakhir sekali adalah macam mana awak akan dinilai dalam kursus tersebut, right? Apa yang perlu awak lakukan untuk lulus kursus tersebut ataupun untuk cemerlang kursus tersebut. So minggu ni kan minggu pertama kan, jadi kebaikan pensyarah akan memberikan taklimat khusus tentang yang taklimat tentang kursus yang mereka pelajari. Jadi pastikanlah awak sentiasa bertanya ketiga-tiga soalan ni kepada setiap pensyarah tersebut, right? Apa yang awak akan pelajari dalam kursus mekanik kuantum 1 contohnya, right? Kemudian macam mana awak akan pelajari kursus tersebut, right? Awak kena hadir ke kelas bersemuka ke, ataupun memadai untuk ikuti kelas dalam talian ke. Dan yang ketiga, macam mana awak akan dinilai dalam kursus tersebut, right? Ada kuis setiap minggu ke, ada tugasan ke, ataupun tak ada peperiksaan akhir ke, right? Jadi insyaAllah kalau awak faham ataupun awak tahu tiga-tiga perkara ini tentang apa-apa kursus, awak akan lebih bersiap sedia untuk belajar dalam kursus tersebut lah, right? Tidaklah kita ikuti kursus tu secara dalam lena, macam ni kita ikut je, right? Sekurang-kurangnya kita tahu apa yang kita akan lalui dalam kursus tersebut, right? Okay, jadi insyaAllah kita tak akan ambil masa yang lama sebab cuma taklimat saja kan untuk pagi ini. Perkara pertama yang ni saya terangkan adalah tentang apa yang kita akan pelajari dalam kursus ni. Jadi ini adalah kursus astronomi, dan astronomi, let's see.
Right, dengan kursus astronomi, I think we can make it like this. Right, kursus astronomi. Dan astronomi ni berkaitan dengan angkasa lepas. Right? Dan kursus astronomi ni adalah kursus dia bersifat permulaan. Maksudnya kalau awak tak pernah tahu ataupun tak pernah belajar tentang astronomi sebelum ni, maka ini kursus yang pertama yang patut awak ambil lah. Ini adalah kursus pengenalan kepada bidang angkasa lepas. Right? Tetapi di angkasa lepas tu ada banyak objek-objek yang wujud. Right? Ada planet, ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada komet, ada asteroid. Right? Ada banyak jasad-jasad cakrawala yang wujud di angkasa lepas. Jadi persoalan seterusnya adalah apakah yang kita akan pelajari dalam kursus ini? Maksudnya, of course, astronomi tentang angkasa lepas. Tapi adakah kita akan pelajari semua benda yang wujud di angkasa lepas? Ataupun kita akan belajar objek-objek tertentu saja? Right? Jadi, apa yang kita akan tumpukan dalam kursus ini adalah berkenaan dengan apa yang berlaku di dalam sistem suria kita saja. Right? Secara mudahnya, bila kita bercakap tentang angkasa lepas ni, kita boleh kelaskan kepada objek yang wujud di angkasa lepas tu, kita boleh kelaskan kepada 3. Kita ada planet, right? Kita ada planet, kita ada bintang, dan kita ada galaksi. Right? Untuk kursus astronomi, kita akan menumpukan hanya kepada planet saja. Right? Manakala untuk bintang dan galaksi pula akan diajar dalam kursus astrofizik semester depan dengan Dr. Aldika. Right? Jadi dalam kursus astronomi, kita akan bermula daripada permukaan bumi, kemudian kita akan meningkat naik ke langit macam tu. Dan objek yang paling dekat dengan kita adalah bulan, kemudian matahari, kemudian planet-planet yang berada dalam sistem suria kita. Jadi itu ruang lingkup, itu skop kursus kita. Kita menumpukan kepada perkara-perkara yang berlaku di dalam sistem suria kita. Right? Berkenaan dengan bintang, berkenaan dengan galaksi, berkenaan dengan alam semesta secara keseluruhannya, kita tidak akan pergi dengan dalam, kita sentuh saja. Tetapi awak akan ada peluang untuk mempelajari dengan lebih mendalam dalam kursus astrofizik nanti. Right? Dan so dalam kursus ni kita akan menumpukan kepada planet-planet. Right? Khususnya planet-planet yang berada di dalam sistem suria kita. Okay? Itu perkara yang pertama tentang apa yang kita akan pelajari. Perkara yang kedua adalah bila kita melihat fenomena-fenomena yang berlaku di angkasa lepas, salah satu ciri yang paling ketara untuk siapa saja yang pernah mencerap langit adalah kebanyakan fenomena ini akan berlaku secara berulang ataupun akan berlaku secara berkitar. Contoh yang paling mudah misalnya pergerakan matahari di langit. Matahari akan terbit di timur, kemudian dia akan mendaki langit, kemudian akan berada tegak di atas kepala waktu tengah hari, kemudian dia akan mula menggelincir dan terbenam di sebelah barat. Dan setiap hari matahari akan melakukan gerakan tersebut. Jadi itu memberitahu kita bahawa meskipun banyak benda yang berlaku di langit, ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada semua benda ni, tetapi setiap satu fenomena tersebut berlaku dengan kitarannya yang tertentu. Right? Ada keteraturan di sebalik peristiwa-peristiwa yang kita boleh lihat di langit. Right? Jadi fenomena-fenomena angkasa lepas yang kita boleh lihat di langit ini berlaku dalam kitaran yang tertentu. Right? Dan kitaran ni boleh mengambil masa 1 hari ataupun 1 bulan ataupun 1 tahun. Misalnya kejadian siang dan malam tu berlaku dalam tempoh 1 hari, kan? Manakala perubahan fasa bulan tu dia berlaku dalam tempoh 1 bulan, kan? Sebab dipanggil 1 bulan. Manakala perubahan musim oleh matahari tu berlaku dalam tempoh setahun, right? Jadi perkara kedua berkenaan dengan fenomena-fenomena angkasa lepas ni yang kita perlu ketahui adalah setiap satu fenomena angkasa lepas berlaku
secara berulang dalam kitaran yang teratur, dan setiap satu kitaran ni dia berlaku dalam tempoh masa yang berbeza-beza. Right? Dan dalam astronomi, tugas kita adalah untuk menerangkan gerakan objek-objek yang kita lihat di langit ni. Kan? Kalau kita kita nampak, kita boleh perhatikan yang matahari terbit di timur, kemudian terbenam di barat. Right? Dan kita lihat kejadian tersebut berlaku berulang kali. Jadi dalam astronomi kita menyoal kenapa matahari sentiasa terbit di arah timur, kan? Kenapa dia sentiasa terbenam di arah barat? Apa yang berlakunya? Apa yang menyebabkan matahari bergerak sedemikian? Right? Jadi dalam astronomi kita bermula dengan apa yang kita nampak di langit, tetapi kita tak berhenti hanya dengan menerangkan apa yang kita nampak, tapi kita cuba untuk menerangkan kenapa benda tu berlaku seperti mana yang kita nampak. Apa punca di sebalik berlakunya satu fenomena angkasa lepas ini. Right? Jadi dalam kursus ini kita akan melihat fenomena-fenomena angkasa lepas yang berlaku pada skala harian, siang dan malam, pada skala masa bulanan, fasa-fasa bulan, dan akhir sekali pada skala masa tahunan, yakni tentang musim lah. Right? Jadi kita akan lihat ni satu demi satu nanti. Dan kita akan, untuk satu fenomena ni, kita akan sentiasa mulakan dengan cerapan. Dan cerapan ni sama ada dibuat dengan mata kasar, maksudnya kita lihat sendiri fenomena itu di langit, ataupun sekarang ni kita boleh menggunakan simulasi untuk menggambarkan apa yang berlaku di langit. Dan sebab itulah antara perisian yang saya minta awak pasangkan adalah stellarium, dan kita akan menggunakan stellarium tu untuk menggambarkan apa yang boleh kita lihat di langit. Right? Jadi itu fenomena-fenomena angkasa lepas yang kita akan pelajari dalam kursus astronomi ini. Selain daripada itu, kita juga, macam saya sebut tadi, kita juga akan mempelajari tentang kenapa setiap satu fenomena itu berlaku. Dan memandangkan ini adalah kursus di program fizik, maka penerangan yang kita berikan untuk menerangkan fenomena-fenomena angkasa lepas itu akan berpandukan idea-idea fizik. Dan dalam astronomi ini, konsep fizik yang kerap kita gunakan, satu adalah konsep kegravitian, right? Sebab jasad-jasad yang ada di angkasa lepas ni tertakluk pada semua daya asas, tetapi daya yang paling penting yang menetapkan tabi'i jasad-jasad di angkasa lepas ni adalah daya graviti. Right? Kita akan menggunakan teori kegravitian Newton. Right? Jadi apa yang kita telah pelajari dalam mekanik klasik, gravity yang itulah. Right? So itu adalah konsep fizik pertama yang kita akan gunakan dalam kursus astronomi ni. Konsep fizik yang kedua yang akan kita gunakan adalah berkenaan dengan cahaya. Dan kenapa kita memerlukan konsep cahaya dalam astronomi adalah satu, kesemua objek-objek langit yang kita nampak, bulan, bintang, matahari, planet semua ni, kebanyakan maklumat yang kita perolehi tentang objek-objek langit ini sampai kepada kita menerusi cahaya yang dipancarkan oleh objek-objek tersebut. Right? Kita tidak boleh pergi ke bintang yang jauh kemudian mencedok sedikit bahan bergas daripada bintang tersebut, kemudian bawanya kembali ke bumi. Right? Sebaliknya, apa yang kita terima daripada objek-objek langit ni, bintang ke, planet ke, galaksi ke, bulan ke, hanyalah cahaya yang objek-objek ini. Right? Jadi kebanyakan ataupun majoriti maklumat yang dikutip oleh ahli astronomi tentang angkasa lepas datang dalam bentuk cahaya, ataupun kalau nak lagi canggih lagi, dia kata datang dalam bentuk gelombang elektromagnet. Right? Jadi
sekiranya kita ingin memahami sifat-sifat objek langit, sekiranya kita ingin mengetahui bintang ni apa sifat dia, ataupun kalau nak tahu planet ni apa sifatnya, maka kita perlu menganalisis, kita perlu mentafsir maklumat yang tiba kepada kita dalam bentuk cahaya. Jadi kita kena tahulah macam mana cahaya itu dibiaskan, dipantulkan, macam mana cahaya itu bergantung kepada objek yang menghasilkan cahaya tersebut. Oleh sebab itu, selain daripada konsep graviti, konsep cahaya secara khususnya ataupun konsep gelombang elektromagnet secara amnya juga penting dalam khusus astronomi. Artinya kalau kita belajar astronomi, kita akan menggunakan konsep graviti dan juga konsep cahaya. Right? Kalau kita nak membina alatan kita seperti teleskop sekalipun, kita perlu mengetahui macam mana cahaya itu bergerak, kan? Di mana nak letak kanta, di mana nak letak celah, di mana nak letak kamera. Semua ni memerlukan pengetahuan tentang macam mana cahaya itu bergerak, kan? Jadi selain daripada mengenal objek-objek yang wujud di angkasa lepas, right, kita juga akan menggunakan konsep-konsep fizik seperti konsep graviti, konsep cahaya untuk menerangkan tentang sifat objek-objek yang kita temui di angkasa lepas. Right? Jadi itu perkara-perkara yang kita akan bincangkan dalam kursus ni. Right? Dan di akhir sekali kita juga akan melihat tentang bagaimana tentang proses kejadian planet-planet di dalam sistem suria kita, right? Dan kita akan setelah kita memahami macam mana sistem suria kita sendiri terbentuk, kita akan melihat contoh-contoh sistem suria yang lain, right? Sebab matahari bukan satu-satunya bintang yang memiliki planet yang mengelilinginya, right? Wujud ribuan planet lain yang mengelilingi bintang lain, right? Dan planet-planet yang mengelilingi bintang-bintang lain ini dipanggil sebagai planet luar suria, exoplanet, right? Jadi kita akan mengakhiri kursus kita ni dengan melihat planet-planet yang telah ditemui di luar sistem suria. Kenapa pencarian planet-planet di luar sistem suria ini penting? Sebab sekurang-kurangnya di alam semesta yang kita diami sekarang ni, hidupan ataupun makhluk hidup hanya wujud di planet, right? Jadi kalau kita nak mencari makhluk hidup di angkasa lepas, kita perlu mencarinya di planet-planet yang wujud di angkasa lepas, right? Planet merupakan tempat huninya kehidupan, right? Setakat ni kita sekurang-kurangnya teori biologi kita tidak lagi memungkinkan kewujudan kehidupan dalam bintang ataupun dalam lubang hitam, meskipun benda itu diterokai dalam fiction science. Tetapi ilmu biologi yang kita ada pada hari ini hanya memungkinkan kewujudan makhluk hidup di planet, right? Jadi sekiranya kita berniat untuk mencari makhluk hidup, makhluk asing di angkasa lepas, maka tempat yang terbaik untuk kita mencarinya adalah di planet-planet lain, right? Jadi sebab itu usaha mencari planet di luar sistem suria tu jadi sangat rancak lah. Sebab kalau kita boleh jumpa planet-planet yang boleh menampung makhluk hidup, maka kebarangkalian kita untuk menemukan makhluk asing tu akan lagi tinggi lah, right? Dia macam kalau kita nak kalau kita berada di kalau kita tiba di sebuah kawasan yang baru, kan, kemudian kita nak cari orang-orang yang tinggal di situ, kan, kalau kawasan tersebut mempunyai rumah, maka kebarangkalian kita untuk menemukan orang lain tu lagi tinggilah. Sebab kita andaikan, kalau ada rumah mesti ada orang, kan, ataupun kita andaikan orang akan tinggal di rumah, kan. Jadi kalau kawasan tu ada banyak rumah, maka kebarangkalian untuk kita menemukan orang tu akan lebih tinggi lah banding kalau kita masuk hutan yang tak ada rumah, kan.
So kebarangkalian kita untuk menemukan manusia tu ataupun orang lain tu lebih rendah. Jadi sama juga macam case di sini, bila kita ingin atau bila ahli astronomi ingin mencari makhluk hidup di angkasa lepas, right? Mereka akan menumpukan kepada pencarian planet-planet terlebih dahulu. Sebab kita tahu bahawa kehidupan yang kita kenali setakat ini semuanya wujud di planet-planet, sekurang-kurangnya di bumi lah, right? Tak ada sebab untuk kita membayangkan bahawa mungkin ada kehidupan yang wujud dalam bintang ataupun dalam lubang hitam. Right? Mungkin boleh, tapi setakat ini kita, ilmu biologi kita tidak memungkinkan hal sedemikian. Right? So itu secara umumnya apa yang kita akan pelajari. Jadi pertamanya kita akan menumpukan kepada planet-planet, right? Kemudian fenomena-fenomena yang berkaitan dengan planet ini biasanya berlaku secara berulang ataupun dalam kitaran yang tertentu. This should be number one actually. Number two, kemudian selain daripada mengenal fenomena-fenomena angkasa lepas yang berlaku, kita juga ingin mengetahui kenapa fenomena tersebut berlaku dan kita akan menerangkan sebab-sebab ia berlaku menggunakan konsep fizik seperti konsep graviti dan juga konsep cahaya. Dan yang terakhir sekali, kita akan meneroka bagaimana sistem suria ini terjadi, dan kita akan akhiri dengan melihat usaha-usaha ahli astronomi untuk mencari planet di luar sistem suria kita yang menyumbang kepada usaha untuk menemukan makhluk asing di angkasa lepas. Right? So itu secara umumnya apa yang kita akan pelajari dalam kursus ini, kursus astronomi ini. Right? So itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang bagaimana kita akan nilai. Untuk kursus ni kita akan ada peperiksaan akhir, right? Dan insyaAllah kita akan buat peperiksaan tersebut secara bersemuka. Penilaian dalam kursus ni ada 3. Yang pertama adalah kuis. Kemudian ada ujian praktikal, ni adalah ujian cerapan, right? Sebab selain daripada mempelajari teori astronomi, dalam kursus ini juga kita akan mempelajari macam mana kita boleh melakukan cerapan. Maknanya saya akan ajar awak melakukan cerapan lah. Jadi, cerapan astronomi ni sama ada secara menggunakan mata kasar ataupun menggunakan teleskop. Right? Jadi insyaAllah kita akan ada sesi-sesi latihan cerapan jugalah pada waktu malam. So kuis menyumbang, insyaAllah kita ada 5 kuis dan ini menyumbang 50% kepada markah akhir untuk kursus ni. Kemudian kita ada ujian praktikal, ada 2 kali ujian praktikal. Ini akan menyumbang 20% kepada markah akhir untuk kursus ni. Dan akhir sekali kita ada peperiksaan, cuma sekali je lah peperiksaan. Right? Dan ini akan menyumbang 30% kepada markah akhir kursus ini. Right? Jadi sekiranya apakah perkara minimum yang patut awak buat sekiranya awak ingin lulus kursus ni? The most minimum thing you have to do is to attend class, right? Sebab dalam kelas itulah saya akan memberitahu, kita akan bincangkan tentang teori-teori, tentang perkara-perkara yang penting untuk kursus ini, right? Dan kita juga akan lakukan kuis tu sewaktu kelas, right? Jadi kalau awak terlepas kelas tu, ada kemungkinan awak akan terlepas kuis, right? Dan dalam kelas juga kita akan pelajari cara-cara untuk melakukan cerapan, kan? Jadi cerapan astronomi dia seperti kita belajar buat amali fizik lah, kan? Sekiranya awak tidak berbuat sendiri amali itu, maka agak sukar untuk awak menguasainya, right? Jadi sama juga macam cerapan astronomi, you have to learn it by yourself if you want to be good at it, right? Ianya bukan sesuatu yang kita boleh macam sandarkan kepada orang lain untuk belajar demi kita kemudian ajar balik pada kita, right? Jadi the
most minimum thing that you have to do is to attend class, right? Dan kita ada 2 kali kelas setiap minggu. Biasalah untuk kursus elektif biasanya ada dua kali pertemuan setiap minggu. Jadi sekiranya awak ada apa-apa berlaku yang menyebabkan awak tidak dapat hadir ke kelas, maklumkan kepada saya supaya kita boleh memastikan awak tidak tercicir akibat ketidakhadiran awak dalam kelas, right? So ini penilaian untuk kursus ni, ada kuis, ada ujian praktikal dan juga ada peperiksaan. Okay. So ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga adalah tentang macam mana kelasnya akan dijalankan. Jadi kalau korang tengok dalam jadual tu, kelas ni ada 2 pada hari Isnin dan juga pada hari Rabu, right? Pada hari Isnin 9 sampai 10. Manakala pada hari Rabu pun 9 sampai 10 juga. Cumanya apa yang saya berniat untuk lakukan adalah untuk salah satu kelas ni kita akan lakukannya pada sebelah malam supaya kita boleh juga melakukan latihan cerapan, right? Jadi kelas pada hari Isnin itu akan buat pada waktu siang, kemudian kelas pada hari Rabu itu akan dilakukan pada sebelah malam, right? Saya letakkan 9 sampai 10 because that is a good time lepas isyak dan tidak terlalu lewat. Dan untuk kelas pada hari Rabu tu kita akan lakukannya secara bersemuka, right? Sama ada di makmal pengajaran fizik tahun 1 ataupun sekiranya kita ingin melakukan cerapan berteleskop, maka kita akan pergi ke mata pintar lah, right? Jadi saya akan bagi tahu sama ada kelas hari Rabu tu dibuat di jabatan ataupun di mata pintar. Sekiranya ia dibuat di mata pintar, maka awak perlu menguruskan kenderaan ke sana lah, right? Siapa yang belum pernah ke pusat mata pintar dan inilah peluang untuk awak ke sana kan. Jadi so kelas kita Isnin secara dalam talian, kemudian pada Rabu secara bersemuka. Okay. Jadi kelas kita yang berikutnya adalah pada hari Rabu nantilah. Dan untuk kelas hari Rabu nanti ni, buat masa ni kita akan buat di makmal pengajaran tahun 1. Tapi saya rasa saya ada niat untuk melakukan cerapan planet Mushtari dan juga Zuhal. Jadi let me think about it first. Kalau jadi untuk melakukan cerapan kedua planet tersebut pada hari Rabu nanti, dan saya akan maklumkan dalam grup Telegram lah, right? Dan sekiranya kita perlu ke mata pintar, dan saya akan maklumkan dalam grup nanti, right? Jadi ini adalah jadual mingguan untuk kursus ni. So kita dah mulakan dengan taklimat awal kursus yang ini. Taklimat awal kursus kat sini. Alright, jadi pada hari Rabu nanti kita akan membincangkan tentang kepentingan angkasa lepas. Dan minggu yang kedua kita akan bermula, meskipun kursusnya tentang angkasa lepas, tapi kita akan bermula tentang bumi dulu, right? Tentang bentuk muka bumi dan juga lapisan atmosfera bumi. Ini penting sebab saya rasa awak sendiri pun maklum, di kalangan orang awam masih ada orang yang berpandangan bahawa bumi ini berbentuk lepek. Jadi kita tak boleh mengandaikan semua orang tahu ataupun kita boleh mengandaikan semua orang mempunyai pengetahuan yang betul tentang bentuk muka bumi. Jadi saya rasa berguna untuk kita bermula dengan menceritakan tentang bentuk muka bumi, macam mana kita mengukur bentuk muka bumi tu, macam mana kita tahu bumi tu berbentuk sfera dan bukan bentuk lepek. So kita akan mulakan dengan itu dulu, right? Dan selepas itu kita akan melihat bagaimana, sorry, let me just erase this. Untuk yang minggu yang ketiga ni, kita akan mempelajari macam mana kita nak menentukan kedudukan objek-objek langit menggunakan koordinat langit, right? Sama seperti di muka bumi, kita ada latitude dan longitude untuk menentukan kedudukan tempat di muka bumi, maka di langit pun kita ada sistem koordinat yang membolehkan kita untuk menentukan kedudukan objek-objek yang kita nampak di langit.
right? So kita akan pelajari itu pada minggu yang ketiga, dan pada minggu ketiga pun kita akan ada kuis yang pertama. Kalau lihat ni K1 ni maksudnya kuis yang pertama, right? Kemudian minggu keempat, 5 dan 6 kita akan melihat kejadian, 3 jenis kejadian langit. Yang pertamanya adalah siang dan malam, right? Dan kita akan lihat macam mana umat manusia telah menggunakan kejadian siang dan malam ni untuk membangunkan jam, right? Kemudian perkara yang kedua yang kita akan lihat adalah fasa bulan. Kemudian dan bagaimana umat manusia menggunakan fasa-fasa bulan ni untuk membangunkan kalender, right? So let me just write it here. So this is calendar. Ini adalah jam, right? Kemudian perkara yang ketiga adalah kejadian musim, dan sekali lagi kita akan lihat bagaimana umat manusia menggunakan kejadian musim ni sebagai kalender juga, right? Jadi kalau ada orang bertanya apa gunanya kita mempelajari tentang objek-objek yang ada di langit ni, salah satu kegunaan yang penting adalah disebabkan kemunculan objek-objek di langit ni berlaku secara teratur, right? Berlaku secara berulang-ulang, maka objek-objek di langit ini, matahari, bulan, bintang, objek-objek langit ni boleh digunakan sebagai jam ataupun sebagai kalender, right? Jadi perubahan fasa bulan misalnya, itu adalah kalender yang digunakan dalam banyak peradaban, right? Sebab ia mudah, right? Sebab kita boleh mengetahui berapa hari telah berlalu hanya dengan melihat fasa bulan yang ada di langit, right? Jadi objek-objek yang kita lihat yang akan selepas tu, dia berperanan sebagai jam ataupun kalender semula jadi. Dengan syarat kita tahulah nak membaca pergerakan objek-objek tersebut, kan? Kalau orang tak belajar astronomi, dan dia akan nampak objek tu, objek tu macam itu sajalah. Tapi untuk kita yang belajar astronomi ataupun untuk kita yang bakal belajar astronomi, kita akan tahu bahawa siang dan malam, fasa-fasa bulan, kemunculan buruj, semua ini boleh dijadikan sebagai jam atau kalender untuk mengatur kehidupan kita, right? So itu minggu 4, 5 dan 6. Kemudian pada minggu 7 ni, sebelum cuti pertengahan semester nanti, kita akan mempelajari tentang pergerakan planet. Dan pergerakan planet di langit ni dia sedikit berbeza dengan pergerakan bulan ataupun matahari ataupun buruj-buruj di langit, sebab pergerakan planet ini dia tidak setertib ataupun tidak seteratur pergerakan bulan, matahari dan juga buruj, right? Perkataan planet ni datang daripada perkataan Yunani planetes, right? Planetes, right? Dan perkataan planetes ni bermaksud dalam perayau, right? Perayau. Kenapa planet dipanggil sebagai perayau? Sebab apabila ahli astronomi mencerap planet-planet di langit, mereka mendapati bahawa gerakan planet ni dia ada kalanya dia bergerak ke timur, kemudian tiba-tiba dia berundur ke belakang, kemudian dia bergerak ke timur balik, kemudian dia berbeza dengan pergerakan buruj ataupun pergerakan bulan atau pergerakan matahari. Pergerakan planet ni dia seakan-akan macam dia merayau di langit, kan? Seolah-olah planet ni dia tak boleh buat keputusan dia nak ke depan ke belakang ke, kan? Ada kalanya dia laju ke depan, kemudian dia berundur balik ke belakang. Jadi sifat gerakan planet di langit yang seolah-olah merayau, kan? Seolah-olah dia tak boleh buat keputusan dia nak ke mana. Itu
menyebabkan ahli astronomi itu dahulu menamakan planet itu sebagai planet lah, right? Because planet seems to wander across the sky without any order, right? Dan usaha umat manusia untuk menerangkan gerakan planet di langit itu telah mendorong banyak kemajuan dalam bidang astronomi dan juga bidang sains, dan banyak tokoh yang telah bertanggungjawab untuk memecahkan rahsia di sebalik gerakan planet. Antaranya adalah Nicholas Copernicus, right? Dan kita akan pelajari sumbangan beliau pada minggu ke-8. Seterusnya Johannes Kepler, minggu ke-9. Galileo Galilei, minggu ke-10. Dan akhir sekali Isaac Newton, right? Minggu ke-11. Jadi keempat-empat tokoh ni, Nicholas Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, keempat-empat orang ni bertanggungjawab untuk membangunkan model yang menerangkan macam mana planet tu bergerak di angkasa lepas. Right? Jadi kita akan telusurilah sumbangan keempat-empat tokoh ini. Right? Kemudian minggu ke-12 kita akan melihat apakah teori-teori yang dikemukakan ataupun apa hipotesis-hipotesis yang dikemukakan oleh astronomi untuk menerangkan macam mana sistem suria kita terbentuk. Right? Kenapa sistem suria kita ni ada 8 planet saja? Dan kenapa 4 planet yang terdekat itu berbatuan? Kenapa 4 planet yang terjauh itu bergas? Kan? Kenapa di antara planet berbatuan dengan planet bergas tu ada lingkaran asteroid? Kan? Kenapa planet bergas tu lagi besar daripada planet berbatuan? Jadi kesemua soalan-soalan ini boleh dijawab sekiranya kita tahu bagaimana sistem suria kita terbentuk. Right? Sama lah kalau kita nak tahu tentang asal usul ataupun tentang sifat seseorang kan, tentang sifat kawan kita kan, salah satu cara untuk kita mengetahui tentang sifat kawan kita adalah dengan meneroka, menyiasat asal usul dia kan, macam mana dia dibesarkan, di mana dia dilahirkan, ibu bapa dia bekerja sebagai apa kan. Sebab proses pembesaran itu, proses dia dibesarkan itu akan mempengaruhi sifat orang tu sekarang. Jadi sama juga macam planet dan sistem suria ni. Sekiranya kita ingin mengetahui kenapa planet yang kita yang ada dalam sistem suria kita sekarang tu bersifat sedemikian, kita kena terokai bagaimana sistem suria itu terbentuk. Right? Dan akhir sekali kita akan bercerita tentang planet-planet yang telah kita jumpai di luar sistem suria kita. Right? Sekiranya kita sudah ketahui bagaimana sistem suria kita terbentuk, sekiranya hipotesis kita betul, right? Sekiranya hipotesis kita tentang bagaimana sistem suria ini terbentuk itu betul, maka hipotesis kita itu sepatutnya boleh juga menjelaskan tentang bagaimana planet-planet lain terbentuk. Kan? If our hypothesis about how the solar system, about how planets were formed is correct, then that hypothesis should be able to explain how other planets form elsewhere as well, right? Sebab mustahil sistem suria kita ni sangat unik sehingga planet hanya terbentuk sekali saja dalam sistem suria kita. Dan, jadi sebab itu penemuan planet di luar sistem suria kita adalah salah satu bukti bahawa yang menyokong kesahihan hipotesis kita tentang macam mana sistem suria kita terbentuk. Right? Maksudnya kalau hipotesis yang kita kemukakan tentang bagaimana planet terbentuk itu betul, kita sepatutnya boleh menggunakan hipotesis yang sama untuk menerangkan bagaimana planet-planet di luar sistem suria kita terbentuk. Right? Jadi itu adalah tajuk terakhir yang kita akan pelajari. Right? Jadi inilah secara
ini perkara-perkara yang akan kita pelajari untuk kursus ni, dan dari masa ke masa saya syorkan awak untuk rujuk kepada jadual ni lah, right? Supaya awak tahu, oh, minggu ni kita akan belajar apa, minggu ni kita akan belajar apa, right? Sebab dalam kursus ni ada banyak fakta yang perlu kita pelajari, right? Dan justru sekiranya kita tahu apa yang kita akan pelajari dalam suatu minggu tersebut, kita akan lebih bersedialah untuk menghadam apa yang akan diajar dalam kelas nanti, right? So yang itu. Dan yang terakhir sekali adalah tentang bahan rujukan untuk kursus ni. Ada dua bahan rujukan, tapi yang paling penting lah, maksudnya kalau ada satu bahan rujukan yang awak wajib baca adalah buku ini, right? Dan buku ini adalah it's an electronic textbook. Dia adalah buku teks elektronik, jadi awak boleh menemukannya di internet. Ada versi PDF dan ada juga versi dalam talian. Jadi you can use either one, doesn't matter, right? Apa yang saya akan lakukan nanti adalah untuk setiap satu tajuk dan setiap minggu ni saya akan senaraikan bab-bab dalam buku tersebut yang wajib awak baca, right? Sebab awak tak perlu baca daripada kulit ke kulit pun buku teks ni. Sebaliknya awak hanya perlu menumpukan kepada bab-bab tertentu yang relevan untuk minggu tersebut, right? Jadi saya akan sediakan senarai bab untuk dibaca bagi setiap minggu. Dah ada dah, cuma macam saya kena kemas kini benda tu, right? Jadi ini adalah untuk kursus ini, dia awak wajib membaca buku teks. Awak wajib membaca buku teks, right? Jadi awak perlu luangkan mungkin dalam 1 jam sebelum kelas, ataupun 1 jam untuk setiap kelas astronomi itu untuk membaca buku teks atau membaca penerangan yang ada dalam buku teks, right? Sebab kadang-kala kita tak sempat nak menceritakan semua benda tu dalam kelas. Sebab kelas akan digunakan untuk perbincangan, ataupun untuk menjawab soalan latihan, ataupun untuk mengajar cara melakukan cerapan, right? Kebanyakan maklumat-maklumat yang perlu disampaikan tu awak boleh membaca sendiri di luar waktu kelas, sebelum waktu kelas ke selepas waktu kelas ke. Tapi sekurang-kurangnya peruntukan dalam sejam, right? Untuk melakukan pembacaan untuk kursus ini, right? Sejam untuk setiap kuliah lah, so ada 2 jam. So peruntukkan dalam 2 jam seminggu untuk awak membaca buku teks ni sebagai persiapan untuk kursus ini, right? I think 2 hours is okay. 2 hours is not long. It's, yeah. So itu yang ni yang saya dah letakkan di group Telegram tu lah. Jadi boleh muat turun bahan rujukan tu dalam masa sawang ni. Kemudian ini adalah senarai video yang melengkapi buku teks ni lah, right? So you can read the textbook and then you can also watch the video, right? Dan ini adalah 2 perisian yang saya minta awak untuk muat turun lah, Stellarium ni. Dan Windy ni pula adalah perisian untuk kaji cuaca, right? Sebelum kita nak melakukan cerapan tu, kita dah tahulah akan hujan ke, cerah ke, mendung ke, kan? Sebab kalau hujan dan tak boleh buat cerapan, kan? Jadi kita juga perlu menjadi peramal cuaca jugalah bila kita nak melakukan, bila kita belajar astronomi ni, right? Sebab kita tertakluk kepada cuaca, right? Bila kita belajar astronomi, kita akan sedar bahawa benda yang kita ingin lakukan, misalnya kalau kita nak mencerap sesuatu, kita boleh merancang nak mencerap, katakan nak mencerap, aku nak mencerap Mushtari senja ini, petang nanti, kan? Dan kita boleh semak ramalan cuaca, okey ke tidak petang ni, hujan ataupun tidak. Tetapi mungkin saja sebaik saja lepas maghrib tu terus hujan, kan? Tak disangka-sangka. Jadi niat kita untuk melakukan cerapan tu tidak kesampaian. Dan itu perkara biasa untuk bidang astronomi, sebab
astronomi ni adalah bidang yang bergantung kepada cerapan dan kita tertakluk kepada uh, ragam alam semesta, right? Kita tak boleh hentikan hujan, kan? Kita tak boleh hentikan, kita tak boleh tiup awan mendung tu yang awan mendung yang menghalang langit kita, kan? Sebaliknya kita kena memasrahkan diri kita kepada ragam alam semesta tu. Dan dari segi itu astronomi mengajar kita untuk bersikap rendah diri. Sebab akhirnya meskipun kita boleh merancang, okay, aku nak mencerap bintang ni, aku nak mencerap planet ni. Tapi akhirnya kalau Tuhan tidak mengizinkan cuaca yang elok untuk kita mencerap, dan you just have to accept it, kan? Jadi bidang astronomi sekiranya dijiwai dengan betul, ia boleh menjadikan kita lebih tawaduk, lebih istiqamah dan lebih rendah diri lah, right? Kita akan sedar bahawa alam ini tidak tunduk kepada kita. Sebaliknya alam ini tunduk kepada kekuasaan yang lebih besar daripada kita, yang daripada Tuhan. Dan Tuhan itu, Tuhan alam itu juga adalah Tuhan kita. Jadi dengan mempelajari astronomi, insya-Allah kita bukan saja akan mengenal objek-objek yang ada di angkasa lepas, tapi kita juga akan lebih mengenali Tuhan yang telah menciptakan alam ini. Right? Jadi saya rasa saya berhenti di sini. Dan saya akan bagi tahu sama ada kita untuk kelas hari Rabu nanti, sama ada kita buat di Makmal tahun 1 ataupun kita pergi ke Permata Bintang. Tapi saya akan bagi tahu dalam grup Telegram je lah. Right? Jadi sekiranya awak ada apa-apa soalan, awak boleh kemukakan dalam grup Telegram, right? Macam biasalah, boleh, you can ask question di grup Telegram dan saya akan jawab nanti. Kalau ada awak terjumpa apa-apa berita ataupun isu berkenaan dengan astronomi di media sosial ataupun di media, dan awak nak berkongsikan kepada kita semua, dan persilakan, dan awak boleh kongsikan dalam grup itu juga, right? Jadi kita berhenti di sini dan kita jumpa lagi pada hari Rabu nanti, insyaAllah, right? Jadi terima kasih dan jaga diri masing-masing, dan Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir. Terima kasih semua. Thank you, sir. Terima kasih, Sir. Thank you, Sir.